Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan majlis kita ini dengan kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan pengajian daripada kuliah Zuhur Masjid Khalid. Maka insya-Allah kita akan meneruskan apa yang kita telah membicarakan dalam kitab Bulughul Maram, yang mana kita sedang berada di dalam bab berkenaan dengan solat ini Jumaat. Dan pada minggu yang lepas kita telah akhir sekali kita membicarakan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, Imam Ibn Hajar ini mengatakan, meriwayatkan, wa an Jabirin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'ima faja'at 'ayrun min asy-Syam fantafala an-nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajula, rawahu Muslim. Dan saya telah membicarakan hadis ini pada minggu yang lepas, cuma kita murajaah yang ini sedikit sebelum kita masuk pada pengajian kita hari ini, iaitu hadis yang seterusnya. Hadis ini, hadis Jabir, apa yang kita dapat manfaat daripada hadis ini, pertama sekali bahawasanya daripada kewajipan bagi khatib yang menyampaikan khutbah Jumaat, maka diwajibkan baginya untuk dia berdiri. Dan ini adalah perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW pada tiap-tiap kali beliau memberikan khutbah Jumaat, begitu juga dengan khutbah hari raya dan sebagainya. Maka beliau mengatakan kana yakhutubu qa'imah. Nabi SAW apabila dia memberikan khutbah, maka dia melakukannya dalam keadaan berdiri. Dan seperti mana kita maklum, dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dia adalah sesuatu kewajipan bagi khatib, diwajibkan ke atasnya untuk berdiri, melainkan kalau sekiranya dia tidak ada kemampuan untuk berdiri misalan, maka dibolehkan baginya untuk dia memberikan khutbah dalam keadaan duduk. Selepas itu beliau mengatakan faja'at 'ayrun min asy-Syam. Ini adalah kisah yang mana Nabi SAW sedang memberikan khutbah, maka datang satu 'ayr, yakni satu kafilah. Kalau dalam bahasa kita memanggil kafilah, yakni satu rombongan unta dengan barangan-barangan dagangan datang daripada negeri Syam. Jadi ramai daripada sahabat-sahabat yang ini mereka keluar daripada masjid sehingga yang tinggal hanya 12 orang. Ini yang seperti mana Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wa idza nudiyatis salati Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha fatarakuka qa'ima. Sekali lagi dalam Al-Quran Allah mengatakan fatarakuka qa'ima, yakni apabila mereka lihat kepada datangnya perniagaan, maka mereka lantas pergi kepadanya dan meninggalkanmu ya Muhammad SAW dalam keadaan qa'ima. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik ini daripada minal lahwi wa minat tijara. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wat tijara wallahu khairur raziqin. Allah adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Maka fantafala an-nasu ilaiha, maka manusia pun seperti mana Jabir mengatakan, yakni pergi kepada kafilah tersebut. Hatta lam yabqa illa 12 rajula, sehingga yang tinggal hanya 12 orang. Ini diambil oleh mazhab Malik yang mengatakan daripada syarat sahnya salat Jumaat, sekurang-kurangnya masih ada 12 orang yang mendengar khutbah, yang ini termasuk tidak termasuk imam. Dan saya juga membicarakan perbezaan yang ini dalam masalah ini. Ada sebahagian dalam mazhab Hanafi mengatakan 3, dalam mazhab kita Syafi'i kita kembali kepada 40 orang dan sebagainya. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sekarang insya-Allah ini kita akan masuk kepada hadis ini yang seterusnya. Penulis ini mengatakan wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis seterusnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi biasanya kalau kita mengatakan Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sebab bapanya juga seorang Muslim. Sama juga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ini huma balik kepada dua orang. Kita tidak mengatakan radhiyallahu an sebab ada dua orang. Ibn Umar, ini Abdullah bin Umar. Jadi kita ada Abdullah dan kita ada Umar. Jadi sebab kita mengatakan radhiyallahu anhuma,
Maka beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani beliau mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man adraka raka'atan min salatil jumu'ati wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra. Nah, ini hadis ini yang penting. Yang kita mengambil sedikit masa yang ini untuk merenung yang ini hadis ini. Nabi SAW ini mengatakan, barang siapa yang ini yang mendapatkan satu rakaat ini daripada solat ini Jumaat, dan bagi solat-solat ini yang lain, maka hendaklah ini dia menambahkan kepadanya satu lagi. Yang ini apa maksudnya di sini? Sekarang ini misalnya satu orang dia datang solat Jumaat lambat. Maka imam sudah mulakan solat. Jadi kita bayangkan keadaan ini. Imam ini sudah mulakan solat. Maka seseorang itu datang masuk lambat ini ke dalam saf. Selagi mana dia mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia mendapatkan solat Jumaat. Apa maksudnya di sini? Paling minimum ini dia mendapatkan rukuk pada rakaat yang kedua bersama imam. Ini adalah paling minimum. Sebab ini seperti mana ini kita mengetahui berdasarkan dengan hadis yang lain, Nabi mengatakan man adraka raka'ata faqad adraka as-salah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, dia mendapatkan rakaat ini tersebut. Jadi itu sebab dalam hukum masbuk ini kita mengatakan, kalau sekiranya kita masbuk, kita masuk lambat dan imam bangun daripada rukuk dan kita tak mendapatkan tumakninah bersama imam dalam rukuk, maksudnya kita tidak mendapatkan rakaat bersama imam, diwajibkan kita menambah rakaat. Yani kalau solat biasa, misalan solat zuhur misalan, imam pada rakaat yang pertama bangun sami Allahu liman hamidah dan kita pun takbir Allahu akbar, baru kita masuk, ini kita masbuk. Maka kita tidak mendapatkan rakaat yang pertama ini. Walaupun ini kita solat bersama imam pada rakaat yang pertama selepas ini rukuk, maka diwajibkan kita menambahkan rakaat setelah ini salamnya imam. Apa sebabnya? Sebab kita tidak mendapatkan tumakninah dalam rukuk bersama imam. Sama juga dengan solat Jumaat. Cuma ada perbezaan sedikit yang saya akan membicarakan. Solat Jumaat, selagi mana kita mendapatkan bersama imam sebelum ini imam melakukan rakaat rukuk yang rukuk pada rakaat yang kedua. Yakni selagi mana kita sampai kepada solat, misalan satu orang ini misalan imam sujud pada rakaat yang pertama solat Jumaat, dia masuk solat. Dan ini dia sujud bersama imam. Ini lagi satu kesilapan saya ingin mengatakan juga. Ada sebagian orang yang ini imam sedang melakukan sujud rakaat yang pertama, dia tunggu sampai imam qiyam. Ini adalah perbuatan ini yang salah jemaah dirahmati Allah. Elakkan daripada melakukan kesilapan ini. Dan yang ajibnya ramai orang melakukan sedemikian. Kita kalau lihat ini di masjid-masjid, ramai ini orang. Saya mengatakan ramai orang ini, apabila mereka dapat tahu mereka tidak mendapatkan rakaat itu, mereka tak nak masuk. Sebab bagi mereka mungkin masuk pun ini kena tambah satu rakaat. Ini adalah satu kesilapan. Apabila ini kita masuk ini ke dalam solat, walaupun rakaat itu kita tidak mendapatnya, akan tetapi pahalanya pahala besar, kita mendapatkan fadilatul jamaah bagi tiap-tiap saat kita berada bersama imam. Maka tidak disunatkan sama sekali kita meninggalkan perkara seperti ini. Kita tunggu imam ini naik baru kita ini takbir. Ini adalah satu kesilapan yang besar. Ala kulli hal. Balik ini kepada misal tadi. Imam solat Jumaat. Pada rakaat yang pertama imam sedang melakukan sujud. Jadi makmum pun Allahu Akbar melakukan sujud. Dan dia tahu rakaat pertama ni dia tidak dapat. Betul ke tidak? Sebab dia tidak mendapat rukuk bersama imam. Akan tetapi soalan saya menanyakan, adakah dia mendapatkan solat Jumaat? Jawapannya adalah dia mendapat solat Jumaat, akan tetapi diwajibkan dia menambah berapa rakaat? Satu rakaat. Rakaat yang kedua dia dapat bersama imam. Apabila imam salam, dia tambah berapa? Satu rakaat. Ini adalah misal yang pertama. Satu orang ini misalnya dia masuk ke dalam solat imam pada rakaat yang kedua, solat Jumaat. Dan imam sedang melakukan qiyam misalnya. Yang ini sedang baca Fatihah, dia masuk. Ini tidak ada masalah, sama juga dia mendapatkan rakaat bersama imam, maka dia menambah satu rakaat selepas salamnya imam. Sama juga dengan orang yang mendapatkan rukuk bersama imam pada rakaat yang kedua. Dia mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka diwajibkan dia menambah satu rakaat apabila salamnya imam. Sebab rakaat pertama dia tidak mendapat. Tapi dia mendapatkan rukuk bersama imam pada rakaat yang kedua dalam salat Jumaat. Taib, misal yang keempat, ini dia. Satu orang yang dimasuk ke dalam salat Jumaat, imam bangun daripada rukuk.
yakni dia masuk Allahu Akbar, imam sedang melakukan i'tidal rakaat yang kedua, ataupun imam sedang melakukan sujud pada rakaat yang kedua. Orang ini kita mengatakan dia tidak mendapatkan solat Jumaat. Dia tidak mendapatkan solat Jumaat. Apa maksudnya? Ya, ini apabila imam salam daripada solat Jumaat, sekarang kita menanyakan soalan. Berapa rakaat yang perlu dia melakukan solat? 2 rakaat ataupun 4 rakaat? Jawapannya adalah 4 rakaat. Sebab dia tidak mendapatkan Jumaat bersama imam, maka diwajibkan ke atasnya menggantikannya dengan solat zuhur. Akan tetapi tak perlu dia niat ini zuhur, sebab ini dia apabila masuk ke dalam solat, imam sedang melakukan solat rakaat yang kedua, imam sedang tasyahud akhir ini misalan, solat Jumaat. Dia niat solat Jumaat. Usalli fardal Jum'ah makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dia duduk bersama imam. Apabila imam ini memberikan salam, lantas dia bangun dan dia solat 4 rakaat. Tidak perlu dia niat zuhur, automatik dia menjadi solat zuhur. Sebab dia tidak mendapatkan rakaat bersama imam. Maka minimum ada 1 rakaat mendapat bersama imam. Taib. Ini adalah sikit lebih kurang kandungan ini daripada hadis ini. Hadis ini juga menerangkan kepada kita mendengar khutbah tidak wajib. Bukan daripada syarat sah salat Jumaat kita mendengar khutbah. Satu orang ini misalan dia bekerja dan dia lambat sampai ke masjid dan khatib sudah habis khutbah baru dia sampai. Dan dia melakukan salat Jumaat bersama imam. Sah ke tidak salat Jumaatnya? Sah. Bagaimana kita mengetahuinya? Berdasarkan dengan hadis ini. Maka Nabi SAW mengatakan, man adraka raka'atan min salatil jumu'ati wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu. Maka salatnya telah sempurna, Nabi mengatakan. Kalau sekiranya dia menambah 1 rakaat setelah dia mendapatkan rakaat ini bersama imam, maka salatnya telah sempurna. Maksudnya sah salat Jumaatnya. Sah salat Jumaatnya. Maka daripada sini kita mengetahui bahawasanya mendengar khutbah bukan daripada syarat sah salat Jumaat. Akan tetapi kelebihannya sangat besar. Ini itu kita ada hadis-hadis yang lain yang akan datang insya-Allah berkenaan dengan kelebihan mendengar khutbah. Nabi SAW mengatakan daripada sebab kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita sempurnakan wudu di rumah kita, selepas itu kita berjalan ke masjid dan kita sampai di masjid pada waktu yang siang dan kita melakukan solat sunat dan kita niat i'tikaf, dan selepas itu kita mendengar khutbah dan melakukan salat. Maka ini semua ada kelebihan yang besar. Banyak hadis yang berkenaan dengan kelebihan ini bagi hari Jumaat, kelebihan selawat atas Nabi SAW, kelebihan ini menjadi suratul kafi. Maka ini perkara yang penting untuk kita membaca, supaya kita cuba sedaya upaya insya-Allah untuk kita mendapat kelebihan pada hari Jumaat. Maka beliau mengatakan rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daraqutni wal lafdhu lahu. Yang ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam Daraqutni dengan lafaznya ini sama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar di sini, wa isnaduhu sahih. Yang mereka mengatakan sanadnya adalah sanad yang sahih. Yang dimasukkan dengan sahih mesti ada 5 syarat. Seperti mana saya mengatakan dulu. Ini juga harus kita menghafalnya. Bila kita mengatakan hadis yang sahih, kita harus faham apakah yang dimasukkan dengan hadis yang sahih, apakah perbezaan di antara hadis yang sahih dengan hadis yang hasan, dan apakah yang dimasukkan dengan hadis yang daif, dan apakah perbezaan di antara hadis yang daif dengan hadis maudhu' dan sebagainya. Lakin qawwa Abu Hatim irsalahu. Abu Hatim dia kita mengatakan menganggap sanad ini adalah sanad yang kuat, dan dia menerangkan tentang sanad tersebut, nisbah kepada perawi yang meriwayatkan. Sekarang insya-Allah taala kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Penulis ini mengatakan wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'ima. Sekali lagi kita ada hadis ini. Tapi kita lihat hadis ini ada lafaz yang berbeza. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Maka pertama sekali dia mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah dalam keadaan berdiri.
Ini sekali lagi seperti mana kita mengatakan daripada kewajipan bagi khatib, apabila dia ada kemampuan untuk berdiri, wajib ini dia berdiri. Summa yajlis, dan kemudian yakni dia duduk. Summa yaqum fayakhtubu qa'ima. Ini biasa apa yang kita melakukan biasanya khutbah, kita lihat ini khutbah di masjid-masjid kita ataupun di luar negeri dan sebagainya. Yang khatib ini apa dia buat? Ini apabila dia keluar, maka dia akan memberi salam. Selepas itu ini dia duduk, dan selepas ini dia duduk, maka dia bangun ini kembali dan dia sampaikan khutbahnya. Maka khutbah kita ada 2 khutbah. Ini rukun ini khutbah, diwajibkan kita melakukan 2 khutbah dan kita membezakannya dengan duduk ini sebentar di antara ini 2 khutbah. Maka Jabir ini menifatkan khutbah Nabi SAW, yakni dia berdiri dan dia duduk. Summa yajlisu summa yaqumu fayakhtubu qa'ima. Faman anba'aka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzab. Barang siapa yang memberitahukan kepada engkau, ini Jabir mengatakan, bahawasanya Nabi SAW memberikan khutbah dalam keadaan duduk, maka sesungguhnya dia telah berdusta. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Nabi SAW dia melakukan khutbah dalam keadaan berdiri. Cuma ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahawasanya Nabi SAW duduk di atas mimbar. Maka ini saya nak terangkan. Kita kena faham konteks ataupun asbabul wurud bagi hadis. Bagaimana kita memahami hadis daripada caranya adalah kita memahami keadaan. Nabi SAW kebiasaannya kita kena faham ini. Ini perkara yang penting untuk kita mengetahui. Sebab ia banyak berlaku pada zaman Nabi SAW. Kebiasaan Nabi SAW di Masjid Nabawi, di masjidnya, apabila datang satu kemusykilan ataupun satu perkara yang penting yang berlaku dalam masyarakat Madinah, Nabi SAW akan mengumpulkan semua sahabat-sahabatnya di masjid. Jadi masjid ini adalah tempat perkumpulan yang mana di dalamnya Nabi SAW akan memberikan iklan kalau sekiranya ada apa-apa berlaku dalam negeri ataupun apa-apa yang akan datang daripada luar negeri dan sebagainya. Dan semua orang datang ke masjid pada ketika itu. Maka Nabi SAW kadang-kala akan duduk di atas mimbar. Duduk di atas mimbar untuk sampaikan iklan. Duduk di atas mimbar untuk sampaikan iklan. Dan di sini kita ada hadis berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah, berkenaan dengan Hasan bin Thabit radhiyallahu an, yang mana Nabi SAW memerintahkan untuk dibinakan mimbar baginya supaya dia dapat melaungkan qasidahnya ataupun syairnya. Sebab Nabi SAW suka kepada Hasan bin Thabit dan syairnya. Dan begitu juga Nabi SAW apabila sampai di Madinah, pada awalnya dia sandar atas pelepah kurma. Kita ada hadis berkenaan pelepah kurma yang menangis. Kalau kita ingat, maka datang satu orang dia mengatakan, anak aku saat ini seorang tukang kayu. Maka kami nak membinakan bagimu ya Rasulullah mimbar. Jadi selesa sedikit kamu dapat sampaikan khutbah dan sebagainya. Maka Nabi setuju. Jadi itu sebabnya pelepah kurma menangis apabila dia dapat tahu Nabi SAW tidak sandar kepadanya dalam khutbah, dan disebabkan adanya mimbar. Maka mimbar wujud pada zaman Nabi SAW, di dalam masjid Nabi SAW, dan kadang-kala dia akan duduk di atas mimbar untuk sampaikan iklannya. Jadi kebiasaannya dia mengumpulkan sahabat-sahabat dan dia menyampaikan. Dan kita ada misalan kisah seorang Arab Badui misalan. Dia baru masuk Islam, maka Nabi SAW panggilnya dan suruh dia pergi ke depan masjid dan kisahkan kepada sahabat-sahabat yang lain sebab dia masuk Islam. Maka dia pun kisahkan. Dia mengatakan, aku pengembala kambing. Maka satu hari, dia belum Islam lagi. Satu hari dia mengatakan, apabila aku sedang mengembala kambing, datang seekor serigala. Dan serigala menekam salah satu daripada kambingku. Dan selepas itu aku cepat-cepat menghalau serigala ini. Dan serigala itu apabila berpergian, tiba-tiba dia berbual. Serigala berbual dengan bahasa Arab yang fasih. Serigala ini mengatakan, wahai pengembala kambing, engkau telah menjadi sebab aku tidak mendapatkan rezeki rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan kau menghalau aku daripada memakan daripada kambing ini. Maka orang Arab Badui terperanjat. Dia mengatakan serigala, az-zi'bu yatakallam,
Adakah yang ini serigala yang ini boleh berbicara yang ini dengan kalam manusia? Maka serigala mengatakan kepadanya, hendakkah aku memberitahukan kepada engkau perkara yang lebih luar biasa daripada apa yang aku melakukan? Maka dia mengatakan, silakan, apakah perkara tersebut? Dia mengatakan, di dalam Madinah ada seorang Rasulullah, namanya Muhammad bin Abdullah. Maka lebih baik yang kau pergi yang ini kepadanya dan beriman yang ini kepadanya. Maka orang ini dia kagum, yang ini dia mengatakan, betulkah yang ini seorang yang ini Rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dia mengatakan yang ini kepada serigala ini, kalau aku pergi ke sana, bagaimana dengan kambing-kambing aku? Serigala mengatakan, kau jangan takut, aku akan jaga ini kambing kau. Maka dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW ini di Madinah. Maka Nabi SAW suruh dia mengkisahkan cerita keislamannya kepada sahabat-sahabat ini yang lain. Dan ini adalah daripada cara dakwah Nabi SAW untuk menambahkan keimanan para sahabat. Apabila lihat, ini adalah daripada kisah yang luar biasa. Orang ini masuk ke dalam agama Islam dengan cara yang sangat sangat luar biasa. Dia masuk ini, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan yakni kisah ini. Ini yang seperti mana Allah mengatakan, liyazdadu imana, yakni supaya yakni dapat menambah keimanan daripada cara Nabi SAW yakni memerintahkan ini orang untuk mengkisahkan keislaman mereka. Begitu juga kita ada satu kisah yang apa kita mengatakan yang luar biasa. Kisah yang ni berkenaan dengan Tamim yang ni Ad-Dari. Ada seorang sahabat Nabi SAW, namanya adalah Tamim Ad-Dari. Tamim yang ni Ad-Dari ni, lagi beberapa minit lagi saya insya-Allah ini saya habiskan kisah ini. Ada seorang sahabat Nabi SAW ini pada dulu Nasrani, namanya Tamim Ad-Dari. Jadi dia seorang yang suka ini mengembara. Jadi dia dengan jamaah dia menaik kapal, dan selepas itu berlaku macam apa, ada storm ini di lautan, dan kapal itu yang ini dibawa ini kepada satu pulau. Maka apabila mereka sampai kepada pulau itu, mereka lihat ini satu binatang yang rambut ini sangat banyak, dan mereka terperanjat sebab rambutnya menutup sampai kaki. Jadi mereka mengatakan ini besar kemungkinan yang ini syaitan, ini mereka mengatakan. Jadi tiba-tiba binatang ini berbual. Binatang ini mengatakan, tuan, aku nak jumpa dengan kau. Dia mereka terperanjat, tuan, di mana ini tuan kau? Dia mengatakan di Dir, ini di atas ini bukit ini ada satu tempat yang ini ma'bad. Jadi mereka pun pergi dan mereka masuk ini kepada tempat ini. Mereka terperanjat lihat ini seorang pemuda badan yang besar, dalam diikat ini oleh besi. Yang disifatkan oleh Tamim Ad-Dari, ini tangannya diikat ini sampai ini telengkuknya. Diikat ini begini. Kakinya juga ini diikat sampai perutnya. Jadi mereka menanyakan kepada orang ini, dia apabila sampai ini kepada ini, orang ini menanyakan kepada mereka beberapa soalan. Pertama sekali, adakah seorang Nabi sudah keluar di tanah Arab? Jadi mereka teringat Nabi Muhammad SAW. Pada ketika itu dia belum Islam lagi. Dia mengatakan, ya betul, ada orang yang ini mengaku diri ini Nabi. Dia menanyakan soalan yang kedua, bagaimana dengan air di Tasik Buhairah? Tiberia, afwan. Tasik ini Tiberia. Tiberia ini adalah Sea of Galilee ini di Palestin. Bagaimana dengan airnya? Mereka mengatakan airnya makin banyak ini di sana. Maka dia mengatakan apabila airnya kurang dan tidak ada, maka aku akan keluar. Selepas itu dia menanyakan tentang kurma yang ini di tempat Ghaisan. Yang ini juga di Palestin, dekat dengan area Hak, yang ini dekat dengan Jericho. Bagaimana dengan kurma di sana? Mereka mengatakan kurma masih banyak lagi. Dia mengatakan apabila kurma sudah tidak ada di sana, aku akan keluar. Dan satu lagi yang ini dia tanya ini tentang Ainul Zuhar. Ainul Zuhar ini dia macam spring water. Dia ini menanyakan bagaimana dengan tempat tersebut. Mereka mengatakan masih ada air. Dia mengatakan apabila air tersebut tidak ada air, maka akan keluar. Maka 4 alamat ini dia memberitahukan kepada Tamim Ad-Dari. Maka Tamim Ad-Dari yang masuk Islam selepas itu, datang ini ke Madinah dan kisahkan ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi memanggil Tamim Ad-Dari ke hadapan dan mengkisahkan keislamannya ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan ini hadis ini yang panjang ini, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, ini dalam Sahih Muslim, berkenaan dengan Dajjal. Ini lelaki ini pada hakikatnya Dajjal, yang binatang ini yang dijumpai apabila disampai ini ke pulau, nama dikenali sebagai Jassasah. Itu sebab hadis Tamim Ad-Dari dikenali sebagai hadis ini Jassasah. Kita boleh membacanya. Hadis ini yang agak panjang, dan saya nasihatkan yang ini perkara yang sangat penting sekali untuk kita mengetahui perkara tersebut. Lihat ini kepada
Tasik, Tiberia. Yang kita lihat hari ini, dia sudah di tengah-tengah sudah keluar yang ini pulau ini disebabkan air sudah kurang di Tasik ini Tiberia. Begitu juga dengan pohon kurma di Grisan sudah tidak ada lagi. Sekarang ini kurma sudah tidak ada lagi. Ainul Zuhar sudah kering. Cuba bayangkan ini, subhanallah, ini kita tinggal dalam keadaan yang agak menakutkan. Ini kalau kita balik kepada hadis Jassasah, kita sudah hampir ini kepada keluar Dajjal. Hampir. Kalau kita belajar empat alamat ini, maka kita dapat faham ini keadaan yang kita berada di sekarang ini adalah keadaan yang bukan saya nak menakutkan, ini wallahu alam pendapat saya, tetapi dia memberitahukan kepada kita tentang dekatnya ini keluar, na'udzubillah min zalik, seorang makhluk yang mana semua nabi-nabi mengingatkan kepada kaumnya akan bahayanya. Itu sebab yang ni kita nak kena bersiap sedia, berjaga-jaga, jaga yang ni keimanan kita dengan istiqamah, jaga amalan-amalan kita, jaga zikir harian kita, jaga. Ini adalah perkara-perkara yang akan selamatkan kita. Ilmu kita begitu juga, yang kefahaman kita tentang agama, sebab masa-masa yang akan datang akan membawa lagi dahsyat ini kekeliruan daripada umat Islam. Umat Islam akan keliru tentang agama ni. Umat Islam ini mungkin ini na'udzubillah min zalik akan keluar daripada agama Islam disebabkan fitnah ini yang berlaku yakni peperangan ke ataupun berlaku ini pembunuhan dan sebagainya. Maka kita perlu yakni membina hubungan kita dengan Allah yang menciptakan segala-galanya. Ala kulli hal, ini sebab ini saya mengisahkan kisah ini untuk saya memberitahukan pada zaman Nabi SAW, ini adalah daripada perkara yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, memberitahukan kepada kita akan kepentingan untuk kita berkongsi apa sahaja perkara-perkara yang dapat menghidupkan keimanan kita dalam hati-hati kita kepada yang lain. Itu sebab hari ini kalau satu orang ini masuk ke dalam agama Islam dan dia seorang doktor misalnya, ataupun seorang surgeon, dulu dia atheist, selepas itu dia masuk Islam, maka daripada perkara yang baik kita kongsikan keislamannya. Bagaimana dia masuk Islam, dulu yang ini dia bukan Islam, sekarang ini dia masuk Islam. Dan kita tengok di YouTube ini misalnya banyak kisah-kisah mereka. Ini menyebabkan beramai orang ini masuk ke dalam agama Islam. Yang ini baru-baru ini kita lihat bagaimana satu orang di Korea masuk ke dalam agama Islam. Dengan sebabnya, wallahualam, saya rasa beratus ataupun ribu ini orang masuk ini ke dalam agama Islam. Ini adalah daripada cara, subhanallah, kita lihat hikmah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada orang yang bukan Islam, dan juga dia menguatkan keimanan orang yang sudah masuk ini ke dalam agama Islam. Jadi insya-Allah ini kita berhenti ini di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.